Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang kedua anjuran surau Taman Melewah menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jun, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita sampai ke muka surat 312, dah menghadap ke penghujung kitab, iaitu subtopik yang ketujuh daripada masalah yang pelbagai, miscellaneous, iaitu kumpulan yang dikenali sebagai As-Sawadul A'zam. Siapakah kumpulan As-Sawadul A'zam? Soalan, siapakah yang dimaksudkan dengan As-Sawadul A'zam sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu Nabi SAW memberitahu kepada kita apabila berlaku ikhtilafan kathira, perbezaan yang banyak, maka Nabi SAW berpesan fa'alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu itu bersama dengan as-sawadul a'zam. Sesiapakah yang dimaksudkan dengan as-sawadul a'zam? Ini panduan yang sangat penting, lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang ini. Ada dakwaan yang secara tidak segan silu menyeru agar kita itu sebaliknya, bersama dengan golongan minoriti. Kalau as-sawadul a'zam berarti bersama dengan majoriti. Tak, kata dia, kita patutnya kita itu bersama dengan kumpulan yang kecil, kerana kumpulan yang kecil itulah yang benar dakwa mereka. Jadi sangat penting untuk kita fahami siapakah as-sawadul a'zam. Jawapan, mereka ialah golongan umat Islam yang sentiasa berada di dalam kebenaran. Kalau secara khusus dalam pegangan akidah, yakni usuluddin, iaitulah umat Islam yang berpegang kepada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan kalau dalam furu' cabang, makna hukum hakam, makna tadi kita kata tauhid, Asy'ariyah Maturidiyah itulah as-sawadul a'zam. Sementara dalam fiqh, iaitulah mereka yang mengikuti salah satu di antara 4 mazhab yang masyhur, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Disebutkan dalam kitab Sulamul Wusul Syarah Nihayatus Sul. Ini kitab yang ada kaitan dengan usul fiqh.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittabi'u as-sawad al-a'zam. Hendaklah kamu itu mengikut kepada as-sawadul a'zam, ataupun dalam riwayat fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Hendaklah kamu itu berserta dengan as-sawadul a'zam. Waliman darasatil madhahibul haqqatu bil qiradi a'immatina illa al-madhahib al-arba'ata allati intasharat atba'uha ittiba'an lis-sawadil a'zam wal khuruju anha anis sawadil a'zam. Rasulullah SAW berpesan agar kita itu mengikut kepada as-sawadul a'zam. Ini satu sudut yang penting. Kadang-kadang orang kata kita ni ta'assub mazhab. Kenapa kita itu dituduh ta'assub mazhab? Kerana kita itu akan mengikut kepada salah satu dari mazhab yang 4. Misalnya kita di Malaysia, di Indonesia, di Nusantara ini kebanyakannya bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Sementara saudara-saudara kita yang berada di India, di Pakistan, kebanyakannya Bangladesh bertaklid kepada mazhab Hanafi. Kalau sebelah Morocco itu bertaklid kepada Maliki. Sebelah negara Arab banyak yang bertaklid kepada mazhab Hambali juga. Jadi mereka kata kita itu ta'assub. Bukan ta'assub, tetapi itu adalah realiti yang kita hadapi di dalam rangka untuk berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena asalnya kita itu umat Islam disuruh berpegang kepada dua ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Patuh kepada Allah, ati'ullah, dan patuh kepada Rasul, wa ati'ur Rasul. Maka secara praktikal, dalam usaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, lalu beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, ada kalanya para ulama apabila mereka merujuk kepada Quran dan Sunnah, mereka sampai kepada kefahaman yang sama. Semua ulama faham sama, lalu semua berfatwa dengan fatwa yang sama. Kita ambil contoh yang paling mudah, yang paling basic. Bila ulama merujuk pada Quran dan Sunnah, semua memahami bahawa ada di sana yang namanya kewajipan solat 5 waktu. Tak ada khilaf. Tak ada yang kata hanya wajib 4, ada yang kata wajib 3, ada yang kata tak, wajib sampai 10. Tak ada. Jadi itu namanya ijma', kesepakatan. Dan kesepakatan seumpama ini yang jelas, yang berteraskan kepada dalil yang juga jelas, itu haram dilanggar. Tak boleh dilanggar. Apatah lagi kalau ijma' itu dalam perkara akidah. Tapi tidak jarang berlaku ulama-ulama yang berusaha ini, yang dinamakan sebagai ulama mujtahidin, apabila mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka sampai kepada kefahaman yang berbeza. Boleh berlaku macam itu. Sebab itu kita sekarang tidak perlu nak mendapik dada sangat. Ini dalam masalah kunut subuh yang rajih tak sunat misalnya. Itu dalil yang kuat. Tak perlu. Kenapa? Kerana semenjak dulu lagi, sebelum ada kamu lagi, ulama yang jauh lebih hebat sudah ada pendirian sebegitu, bahawa pendapat yang kuat kunut subuh tak sunat. Tapi tidak akan sampai membatalkan mazhab, tidak akan sampai membatalkan pandangan sebaliknya. Ada ulama yang hebat juga berpandangan bahawa kunut subuh sunat. Jadi apa nilai pandangan kamu mengatakan ini lebih kuat, itu lebih kuat? Tak ada nilai. Kalaulah ada nilai, sudah tentu sudah terbatal khilaf itu. Sudah satu pendapat saja. Misalnya pendapat yang mengatakan kunut subuh tak sunat membatalkan pendapat yang satu lagi, atau sebaliknya, pendapat yang mengatakan kunut subuh sunat membatalkan yang kata tak sunat. Tidak, khilaf itu sudah berlaku. Jadi terima saja bahawa ini perkara khilaf, masing-masing ikut mazhab masing-masing. Jadi bila berlaku perbezaan pandangan, ulama ini faham begini, ulama ini faham lain, maka ketika itu berlakulah mazhab. Kerana mazhab ini daripada perkataan bahasa Arab, zahaba yadhabu, asal maknanya pergi. Mazhab bila tambah huruf mim, dia menjadi ismu makan, nama tempat. Jadi kalau begitu mazhab ini tempat pergi. Kalau misalnya di hutan binatang-binatang, bila dia nak pergi minum, dia pergi ke satu tempat, maka tempat minum binatang itu mazhab, tempat pergi. Tetapi dalam konteks yang berbeza,
Zahaba yazhabu bukan bermakna pergi, tetapi bermakna berpandangan. Kita biasa jumpa dalam kitab Zahabal Imam Abu Hanifah ila kaza wa kaza. Imam Abu Hanifah berpandangan begini, wa zahaba Imam Syafi'i ila kaza wa kaza. Sementara Imam kita Syafi'i berpandangan berbeza. Ya. Maka mazhab dalam konteks yang kedua ini bermakna pandangan. Atau dalam bahasa Inggeris dia panggil school of thought. Pemikiran-pemikiran oleh seseorang. Maka sebenarnya dahulu ada banyak mazhab yang berbagai. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada pandangan beliau sendiri dalam isu ini. Sayyidina Zaid bin Sabit ada pandangan yang berbeza. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ada pandangan lain lagi. Rupanya mazhab sudah ada zaman sahabat. Kerana mazhab ni maknanya pandangan. Kalau mazhab yang berlaku ketika Nabi SAW masih hidup, Nabi SAW ada kala iktiraf dua-dua. Nabi kata yang ini kena dengan sunnah, yang satu lagi dapat dua pahala. Ada kalanya ada dua pandangan yang berbeza, Nabi tidak mengkritik mana-mana pun. Berarti Nabi SAW mengiktiraf perbezaan pandangan. Kemudian ada mazhab tabi'in. Ulama-ulama, murid-murid daripada sahabat Nabi juga tidak sama pandangan. Kemudian ada mazhab tabi'in. Cuma cerita yang disebut dalam kitab ini adalah apabila pupus mazhab-mazhab yang diasaskan oleh pelbagai imam daripada sahabat tabi'in dengan kematian para imamnya, kecuali yang takdir Allah tidak pupus, tinggal 4. Bukan masalah taksub, ya. Yang lain memang hebat, ya. Takkan mazhab sahabat Nabi tidak hebat. Mazhab guru kepada Imam Abu Hanifah, guru kepada Imam Malik, guru pada Imam Syafi'i, guru pada Imam Ahmad bin Hanbal, tentu mazhab mereka juga hebat. Bahkan misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang berguru dengan Imam Malik rahimahullah dalam masa yang sama memuji Al-Imam Al-Laith bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Laith lebih faqih, lebih hebat kemahiran hukumnya berbanding Imam Malik. Tapi mana mazhab Imam Laith? Pupus. Yang takdir Allah berkembang dengan dikembangkan oleh murid-muridnya, maka mengikut kepada 4 mazhab ini adalah mengikut kepada As-Sawadul A'zam. Dan keluar dari 4 mazhab ini, keluar daripada As-Sawadul A'zam, berarti tidak ikut kepada saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sekalian orang keliru. Dia kata jangan ikut mazhab, ya, ikut Quran dan Sunnah. Itu jelas batil, kerana mazhab adalah produk daripada Quran dan Sunnah. Saya telah terangkan tadi, bila ulama pergi pada Quran dan Sunnah, kalau sepakat, itu produk yang pertama, namanya ijma'. Dia haram kita langgar. Ada kalanya ulama pergi pada Quran dan Sunnah, dia lahirkan mazhab. Itu produk yang kedua, iaitu kita boleh ikut mana-mana salah satu daripada mazhab yang muktabar ini. Kemudian ada orang mengatakan dia ikut mazhab tetapi dia tidak terikat. Nampak macam betul juga, ya. Saya tengok mana dalil yang kuat, Ustaz. Kalau dalil mazhab Syafi'i kuat, saya ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalil mazhab Hanafi yang lebih kuat, saya ikut mazhab Hanafi. Saya itu bukan tak bermazhab, tapi saya ini jenis yang bermazhab tapi tidak terikat. Sebentar lalu dapat macam betul. Tetapi kalau kita kaji secara terperinci, sebenarnya dia bermazhab dengan mazhab dia sendiri. Kerana dia ikut pandangan dia. Mana dia rasa kuat, dia ikut. Mana mazhab dia. Adakah dia memenuhi syarat mujtahid sehingga pandangan dia boleh diikut? Kalau tidak memenuhi, maka dia berpandangan itu saja sudah haram. Walaupun benar, kerana dia telah melanggar larangan dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikut apa yang kamu tidak punya ilmu. Jadi itu risiko, ya, untuk orang yang mengaku kononnya dia itu bermazhab tapi tidak terikat. Baik, kembali kepada isu orang yang mendakwa ikut yang sedikit itu benar. Saya ambil faedah daripada apa yang ditulis oleh sahabat dan juga guru saya, Al-Fadil Dr. Muhammad Hafiz Saroni Hafizahullah, pensyarah di kuis, yang mana beliau ni bidang kebakaran beliau adalah bidang hadis. Beliau PhD dalam bidang hadis, master juga dalam bidang hadis. Jadi bila ada buat catatan yang disiarkan dalam harian Metro, saya tengok ada
relevan dengan tajuk dalam kitab Ustaz Mahathir pada malam ini. Jadi saya cuba petik dan ambil faedah daripada tulisan beliau. Al-Fadhil Dr. Muhammad Hafiz Sarani menulis, dia kata ada setengah pihak yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka mendakwa kebenaran itu tidak mesti berada dengan majoriti. Korang ramai tak mesti betul, kami yang sikit ni tak mesti salah. Begitu ya, lebih kurang. Lalu dibawakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyokong pendirian mereka. Antaranya yang bermaksud, jika engkau yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam taat kepada majoriti mereka yang berada di atas dunia ini, pasti mereka akan sesatkan engkau daripada jalan Allah. Tengok, Quran sendiri kata kalau kamu ikut majoriti, mereka akan sesatkan kamu daripada jalan Allah. Jadi benar tak dakwaan yang mengatakan kalau mereka minoriti itu mereka benar, yang majoriti boleh jadi salah? Jadi bagi membahaskan, kata Dr. Hafiz, perlu dipastikan dahulu apakah skop perselisihan antara majoriti dan minoriti itu berbentuk umum, yakni membabitkan seluruh umat manusia, atau berbentuk khusus, yakni membabitkan umat Islam sahaja. Sebab bila kata majoriti, orang bukan Islam pun manusia juga, mereka mungkin membentuk pandangan majoriti. Jadi nak kena faham perselisihan antara majoriti dan minoriti itu adalah umum, membabitkan seluruh umat manusia, atau khusus, membabitkan umat Islam sahaja. Jika umum, maka ayat berkenaan sebenarnya jelas berkaitan masyarakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang majoriti mereka adalah kafir, musyrik. Kalau kita cerita beza itu umum, tak kisahlah Muslim kena Muslim, asal ada beza. Zaman Nabi SAW memang majoriti dan minoriti berbeza. Majoriti adalah musyrikun, yang muwahhidun, yang bertauhid, ketika itu minoriti. Jadi kalau ikut majoriti, memang pada ketika itu jadi sesat, sembah berhala. Bahkan di zaman sekarang pun umat Islam dengan segala macam ragam masih bukan majoriti dan hanya 23% penduduk dunia. Tetapi jika perselisihan itu khusus berkaitan umat Islam saja, majoriti umat Islam berbeza dengan minoriti umat Islam juga, maka tidak wajar dibawakan dalil umum yang membabitkan golongan kafir. Maknanya ayat itu benar, tapi bukan skopnya di sini. Bukan nak cerita tentang bila orang Islam sama orang Islam berbeza, tidak. Nak ceritanya ketika mana syirik itu menjadi satu pegangan majoriti, maka mengikut majoriti akan membawa kepada kesesatan. Jadi Nabi SAW kena tambah, walaupun baginda ketika itu adalah minoriti. Baik. Secara zahir, maksud majoriti dalam dakwaan ini ialah majoriti ulama yang diikuti pula oleh majoriti umat Islam. Jadi yang kita nak ikut As-Sawadul A'zam ini majoriti di kalangan para ulama, yang mana majoriti ulama ini menjadi ikutan majoriti umat Islam. Kemudian perlu dipastikan, adakah perselisihan antara majoriti dan minoriti umat Islam itu merujuk kepada usul, yakni akidah, atau furuk ni makna cabang, iaitu amalan. Khilaf dalam masalah tauhid atau khilaf dalam masalah fiqh. Itu senang kita. Maka dakwaan terbabit boleh jadi benar kerana jangkauan skop perbahasan yang amat luas. Tapi jika kita merujuk aspek usul, yakni akidah, maka dakwaan terbabit tidak dapat diterima sama sekali kerana ia mengandungi tuduhan dan penghinaan kepada majoriti ulama Islam. Sebab kita sudah faham yang dimaksudkan itu adalah majoriti ulama Islam, seolah-olah majoriti ulama Islam ini sesat. Jadi apa makna Nabi SAW bersabda alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berserta dengan jamaah. Alaikum bis sawadil a'zam, hendaklah kamu bersama dengan kumpulan yang ramai. Ia sebenarnya ibarat jarum yang halus, tipu daya syaitan dan musuh Islam bagi membunuh karakter ulama. Kan selalu mereka kata, kita nak ikut hadis sahih ke nak ikut mazhab Syafi'i? Habis mazhab Syafi'i tolak hadis sahih ke macam mana? Sebentar lalu kan jelas jawapannya, pasti ikut hadis sahih. Hadis sahih kan daripada Nabi SAW, maksum. Imam Syafi'i tak maksum, ulama tapi tidak maksum. Tetapi
tersirat di sebalik itu jarum yang halus, seolah-olah mazhab Syafi'i menolak hadis sahih. Tidak. Mazhab Syafi'i membenarkan hadis sahih. Bahkan dalam satu riwayat Imam Syafi'i rahimahullah taala menegaskan kaedah beliau, idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Bila sahih sesuatu hadis, maka itulah pegangan saya. Tapi kenapa kita dapati ada dalam isu-isu tertentu hadisnya sahih, tapi Imam Syafi'i berfatwa berbeza? Tidakkah ini membuktikan Imam Syafi'i menolak hadis sahih? Bukan. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah taala memahami hadis sahih dengan suluhan hadis sahih yang lain, atau dengan suluhan ayat suci Al-Quran. Misal dalam hadis Nabi SAW ketika solat nak sujud, Nabi pegang kaki Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidatina Aisyah bengkokkan kaki, sebab kalau tak muat. Rumah Nabi SAW tak besar macam rumah kita. Ya, Nabi nak sujud terhalang dengan kaki Sayyidatina Aisyah yang sedang tidur. Jadi bila Nabi SAW sentuh, Sayyidatina Aisyah tarik dulu sujud. Nanti bila Nabi SAW bangun, Sayyidatina Aisyah lunjurkan balik kaki. Jadi kalau kata batal sebagaimana pegangan mazhab Syafi'i, takkan Nabi SAW pegang dan terus solat? Kayaknya mazhab Syafi'i ini tolak hadis sahih. Bukan. Hadis sahih itu disuluh dengan suluhan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, kalau aula mastumun nisa, atau kamu itu memegang perempuan, kemudian nak berwuduk tak ada air, tayamum, berarti batal wuduk. Habis tadi dalam hadis mengatakan Nabi SAW menyentuh kaki. Menyentuh kaki tidak mesti kulit, boleh jadi berlapis dengan pakaian, boleh jadi berlapis dengan selimut. Ihtimal, possibility itu ada. Jadi bila ada possibility, mana tidak kuat untuk menolak zahir Al-Quran. Dia ada kaedah, idza tatarraqa ila dalil ihtimal saqatal istidlal. Apabila datang pada satu dalil itu kemungkinan begini, kemungkinan begitu, benar berlapis, benar tak berlapis, maka gugur mengambil dalil daripada hadis tersebut. Kan ada kaedah. Misalnya dalam satu hadis juga diriwayatkan bahawa Nabi SAW mengisyaratkan bahawa kalau berbekam itu membatalkan puasa. Mana siapa dalam keadaan berpuasa dan dia berbekam, batal puasa. Ada larangannya, jangan berbekam ketika puasa. Kenapa dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak, berbekam tidak membatalkan puasa? Adakah menolak hadis sahih? Bukan. Tapi memahami hadis sahih itu dengan hadis sahih yang lain. Kerana ada Nabi SAW sendiri ketika berpuasa berbekam. Kalau batal, tentulah Nabi SAW tidak lakukan. Habis tadi Nabi larang berbekam masa puasa, itu untuk orang yang kalau dia berbekam dia jadi lemah. Nanti bila keluar darah berbekam, dia nak puasa tak larang. Jadi jangan. Atau dikatakan yang satu hadis nasikh, menasahkan hadis yang lain mansukh. Mana hadis itu telah tidak terpakai lagi hukum dia. Kan ada kaedah. Bukan semudah kamu nak ikut hadis sahih kena ikut Imam Syafi'i. Ini pertanyaan yang tidak bijak sebenarnya. Kerana mazhab apapun berpegang dengan hadis yang sahih, tapi bagaimana berinteraksi dengan hadis yang sahih itu, mereka ada kaedah yang tersendiri, cara memahami hadis yang sahih. Baik. Jadi ayat dia yang ramai tak mesti betul. Kalau merujuk kepada majoriti umat Islam, ini tidak benar, ya, kerana ada jaminan daripada Nabi SAW, ismah, penjagaan Allah Ta'ala kepada umat Islam bila mereka bersepakat. Inna Allah ala yajma'u ummati ala dolalah. Sesungguhnya Allah tidak menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Kemudian Nabi SAW memberitahu, fa inna syaitana ma'al wahid. Syaitan berserta dengan seorang. Mana seorang mudah disesatkan oleh syaitan. Wa huwa minal isnaini ab'ad. Syaitan kalau dengan berdua lagi jauh. Mana lagi susah syaitan nak sesatkan kalau berdua. Kerana boleh muzakarah, boleh bincang, boleh ingat memperingatkan. Habis kalau syaitan dengan majoriti ulama, boleh sesatkan. Dengan kamu yang syaitan tak mampu sesatkan. Ulama ramai-ramai tu syaitan boleh sesatkan. Kamu yang sedikit syaitan tak boleh sesatkan. Tak betul. Kalau dengan berdua pun syaitan sudah jauh, tentulah syaitan lebih jauh daripada majoriti para alim ulama. Jadi ini satu penghinaan sebenarnya kepada majoriti ulama Islam. Ia ibarat jarum halus tipu daya syaitan dan musuh Islam bagi membunuh karakter ulama, nak menghilangkan keyakinan umat kepada ulama. Seolah-olah mereka gagal dan tidak berjaya mempertahankan kebenaran yang diamanahkan oleh sahabat radhiyallahu anhu dan salafus soleh. Jadi mereka selalu buat perbandingan macam tu. Nak ikut Nabi kan nak ikut ulama.
Ya, ikut Nabi. Tapi ikut Nabi ikut kefahaman ulama atau ikut Nabi ikut kefahaman kamu? Kamu ulama kah? Banyakkah ilmu yang kamu tahu? Tafsir kamu macam mana? Hadis kamu macam mana? Usul fiqh kamu macam mana? Jadi tak akan timbul isu nak ikut Nabi atau nak ikut ulama. Tidak. Yang ada adalah nak ikut Nabi mengikut kefahaman ulama atau nak ikut Nabi mengikut kefahaman juhala. Dia orang-orang jahil tapi dia tidak sedar akan kejahilan dia. Jika hilangnya kepercayaan umat kepada majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah, pasti ia adalah satu malapetaka besar yang mendukacitakan. Sedangkan Al-Quran dan Hadis terus kekal terpelihara atas hasil usaha ulama. Kan ulama yang berjuang menerangkan ini makna sebenar Quran. Kalau tidak, orang boleh selewengkan. Hadis innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu dengan niat. Ada orang tak beramal terus, niat saja. Kan ada yang ajaran taslim tu, dia rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli tak ada. Sembahyang pakai niat. Tapi yang tak bagusnya makan tak mau dia pakai niat. Makan betul-betul. Dan kalau makan pakai niat jimat. Jadi kalau nak kira minoriti mungkin benar, minoriti seperti golongan Syiah bila mengaku saya sikit maka saya itu benar. Kemudian golongan Musyabbihah, Mujassimah, Mu'tazilah, Islam liberal, golongan Khawarij, mereka ni semua golongan minoriti. Jadi masing-masing boleh mengatakan oleh kerana kami sikit itu tandanya kami benar. Ikut ayat pin pun sikit, ikut ayat pin benar. Ya, Qadiani pun sikit, berarti adakah Qadiani itu benar? Jadi ini keliru. Sedangkan yang majoriti, yang ramai daripada umat Islam daripada semenjak dahulu sehingga sekarang adalah umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Kalau akidahnya mengikut aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan pertolongan Allah itu bersama dengan jamaah. Maka ikutlah golongan yang terbesar. Sesungguhnya sesiapa yang menyimpang, man syazza ilan nar, nanti dia akan juga menyimpang ke neraka. Siapa yang berbeza daripada majoriti para ulama dibimbingi, dia nanti akan terasing di dalam neraka. Demikian juga dalam sabda baginda SAW, hendaklah kamu sekalian bersama dengan al-jamaah dan berwaspadalah kalian daripada yang berpecah belah, kerana sesungguhnya syaitan itu akan bersama dengan orang yang bersendirian. Sedangkan daripada yang berdua itu adalah lebih jauh lagi. Barang siapa yang inginkan satu tempat yang terbaik dalam syurga, maka hendaklah ia tetap bersama dengan jamaah. Jangan kita pergi kepada golongan majoriti. Riwayat Imam Tirmizi, kata Imam Tirmizi rahimahullah taala, hadis hasan sahih. Baik. Jadi ini kita kena jelas supaya tidak dikelirukan oleh dakwaan golongan yang membawa ajaran yang songsang tapi dia mendabik dada bahawa dia itu benar dalilnya sebab dia sikit. Tidak demikian. Baik. Di muka surat 313, kenapa kita berpegang kepada 4 mazhab? Tadi kita telah terangkan kerana takdir Allah Subhanahu Wa Taala itulah mazhab yang masih kekal sehingga sekarang. Jadi kita berpegang tu supaya kita pasti pegangan kita tu memang daripada Nabi SAW. Bukan kita ambil direct. Kita kan tak hidup zaman Nabi SAW. Semua nak berpegang dengan Nabi, tapi tak hidup zaman Nabi. Maka cara yang kita nak pegang dengan Nabi SAW adalah kita berpegang dengan mazhab yang bersambung sanadnya sampai kepada sahabat Nabi. Bila sampai kepada sahabat Nabi, mereka adalah murid-murid Nabi yang mengambil ilmu daripada Nabi SAW. Kita ada masa tak banyak dah, tinggal lebih kurang 2 minit ya. Harap sempat saya baca apa yang disebut oleh Al-Imam Ad-Dahlawi, i'lam anna hadhil madzhab al-arba'ah al-mudawwanah al-muharrarah. Ketahuilah bahawa mazhab yang 4 ini telah dibukukan, telah disusun dan telah dikaji, ditapis, ditengok mana dalil yang kuat. Qad istama'atil ummatu aw man yuqtaddu bihi minha ala jawazi taqlidiha ila yaumina hadza. Maka telah bersepakat umat yang diambil kira pegangan mereka, iaitu boleh bertaklid dengan mazhab yang 4 ini sehinggalah hari ini. Wa fi dzalika minal masalihah ma la yakhfa. Dan bertaklid dengan mazhab yang 4 ini mempunyai kebaikan yang jelas
la siyama fi hadhil ayyam. Lebih lagi pada zaman kita sekarang ni, masing-masing bawa pegangan masing-masing ya, masing-masing ada akaun Facebook terus jadi mufti. Kan dulu susah nak jadi mufti. Kena belajar, kena baca kitab kulit ke kulit ya, kena dites oleh ulama-ulama besar. Ya sekarang dia ada akaun Facebook terus keluar fatwa. Rasa aku haram pun. Oh, pakai rasa-rasa macam tu. Allati qasurat fi hal himam, yang mana kesungguhan orang untuk menjadi betul-betul alim itu dah kurang. Wa asyrabatin nufusul hawa, dan nafsu juga manusia itu sering mengikut hawa nafsu. Wa ajaba kullu dhi ra'yin bi ra'yihi, masing-masing merasakan pandangan dia lah yang paling hebat. Jadi mazhab yang empat inilah yang menjadi sebagai kita kata apa, peneguh kepada agama ini, supaya agama ini tidak diperkotak-katikkan, tidak dipermain-mainkan oleh orang-orang yang jahil. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung next di muka surat 314, iaitu bagaimana Nahdlatul Ulama menjawab soalan wajibkah bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat mazhab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Saya minta izin bergerak dulu nak ke masjid satu lagi. Insyaallah. Jumpa lagi berhadapan.